Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua murid. Saya Cikgu Hidayah akan mengajar sejarah tingkatan 2. Seperti yang telah kita belajar sebelum ni tentang kerajaan alam Melayu kan. Okey, jadi hari ni kita nak sambung baliklah pembelajaran kita. Kenapa kita belajar sejarah alam Melayu? Apa kaitannya sejarah alam Melayu dengan kita? Okey, seperti yang semua tahu yang kita telah belajar pada tingkatan 1, sejarah merupakan suatu perkara yang telah lepas. Dan bagaimana kita nak melihat sejarah tu dalam aspek, dalam konteks diri kita, bermula dengan memang kita belajar sejarah yang berkaitan dengan diri kita. Dan mengapa kita belajar tentang sejarah alam Melayu? Disebabkan kita berada di kawasan alam Melayu. Dan kawasan kita ni sebelum ni telah diduduki ataupun memang sebelum ni telah berada di bawah pemerintahan kerajaan-kerajaan yang kita nak tahu kan. Bagaimana pemerintahan kerajaan yang hebat, yang boleh mendapat kemasyhuran dan sebagainya. Okey, jadi semua orang pun dah tulis dah dalam buku nota mereka, kamu semua, berkaitan dengan kerajaan di alam Melayu. Kita ada 7 kerajaan di alam Melayu. Okey, jadi ni pun kena ingatlah. Ni isi penting yang pertama. Kalau ada soalan yang cakap, apakah kerajaan di alam Melayu? Okey, ketujuh-tujuh kerajaan ni lah kita kena sebut. Yang pertama kerajaan Funan, kerajaan Champa yang kedua, ketiga kerajaan Sriwijaya, kerajaan Angkor, kerajaan Majapahit, kerajaan Kedah Tua dan juga kerajaan Gangganagara. Ketujuh-tujuh kerajaan ni kita perlu ingat dan lekat dalam minda kita. Apa kerajaan di alam Melayu ini? Okey, jadi kita tengoklah kerajaan. Setiap kerajaan tu dia ada waktu kemasyhuran dia. Bila dan bagaimana dia jadi masyhur. Waktu kemasyhuran ni maksudnya mungkin kan kerajaan Funan dia ditubuhkan bila tapi dia ada tahap kemasyhuran dia. Contoh kan Malaysia merdeka 1957. Tapi Malaysia dia menuju kepada kemasyhuran di puncak kejayaan Malaysia contohnya pada tahun 2020. Tahun 2020 tu lah semua orang nak datang Malaysia contohnya tapi tak adalah COVID kan. Jadi kita nak tengoklah setiap kerajaan ni dia mempunyai kemasyhuran masing-masing. Dan kenapa dia masyhur, apa faktor kebangkitan dan kemasyhuran mereka. Semua tu kita nak lihat. Dan cikgu mengharapkan semua orang baca betul-betul buku teks, fahami dan ada soalan boleh tanya cikgu. Sebab sejarah ni sebenarnya dia seronok. Nanti kita jumpa, kita boleh buat lagi aktiviti-aktiviti untuk kita faham tentang sejarah ni. Subjek sejarah ni sendiri pun sangat best. Okey, kamu semua boleh rujuk buku teks dari muka surat 8 kan. Kewujudan kerajaan di alam Melayu. Ketujuh-tujuh kewujudan alam di tanah kewujudan kerajaan di alam Melayu ni kita dapat lihat lah. Contoh kerajaan Funan ni, kita dah salin kan yang ni kan. Kerajaan Funan dekat mana? Dia dekat atas sikit. Ni Malaysia. Kalau peta Malaysia tu dia dekat kanan sikit dah kan. Lepas tu kerajaan Champa kat mana? Champa atas dia lagi. Kerajaan Sriwijaya ke sini, ke kiri pula kan. Kerajaan Angkor dia dekat dengan Funan. Kerajaan Majapahit bawah lagi daripada kerajaan Sriwijaya. Lepas tu kerajaan Kedah Tua dan kerajaan Gangganagara ni dia dekat Malaysia. Lebih kurang lah kerajaan Kedah Tua ni dia kawasan-kawasan Kedah sikit. Gangganagara ni bau macam bawah lagi lah daripada Kedah, Pulau Pinang, Perak kat sini. Situlah. Kayaknya kita kena, kalau boleh kita kena ingat lah peta ni kan. Kita kena ingat lah dekat mana wujudnya kerajaan di alam Melayu.
Dan Alam Melayu ni kawasan kita lah. Mana Sarawak? Sarawak kat sini kan. Jadi kita ni berada di kawasan Alam Melayu. Jadi itulah kita kena belajar tentang kewujudan kerajaan di tanah Melayu ni kan. Di Alam Melayu ni. Okay, jadi yang seperti cikgu cakap tadi, setiap kerajaan tu dia mempunyai waktu-waktu kemasyhuran. Kalau contoh diri kita sendiri pun kan, mungkin waktu kemasyhuran kita pada tingkatan 5, bila mana kita dapat straight A SPM. Tu waktu kita masyhur sangat. Mungkin juga ada orang waktu dia masyhur sangat waktu UPSR. Waktu UPSR kenapa? Sebab dia dapat 5A waktu UPSR tu lah waktu zaman kegemilangan dia. Selepas tu dia macam dah down sikit. Tapi tak apa. Jadi tak apa, kita belajar ni dulu untuk kita lebih memahami sebenarnya perkara sebenar tentang kerajaan Alam Melayu yang masyhur. Setiap ketujuh kerajaan tadi dia mempunyai kemasyhuran masing-masing kan. Kenapa dia masyhur dan sebagainya. Okey, jadi kalau kerajaan Funan ni diasaskan oleh seorang Brahmin yang bernama Kaudinya. Berpusat di Vyadapura, berkahwin dengan Soma, pemerintah wanita di Sungai Mekong dan membentuk kerajaan Funan. Jadi Brahmin ni dia kahwin dengan Soma kan. Brahmin tu nama Kaudia, dia berkahwin dengan Soma. Soma ni pemerintah wanita di Sungai Mekong. Lepas tu lama tu dia membentuk Funan. Dan pusat kerajaan Funan ni berada di Vyadapura. Dan kemasyhuran, bila tahap kemasyhuran, tahap peningkatan yang tertinggi di kerajaan Funan ni, bila pemerintah dia bernama Fan Chiman. Dia meluaskan empayar Funan ni ke Sungai Mekong hingga Teluk Kamran di sebelah timur. Lepas tu dia menguasai pula selatan Myanmar dan segenting Kera. Penguasaan yang itulah kan, mula dia kecil je negara kerajaan dia, tapi dia telah meluaskan wilayah dia. Sehingga Funan tu menguasai jalan perdagangan utama antara timur dan barat. Dan kesan dia bila dia menguasai jalan perdagangan ni, kesan dia pada abad ketiga tu Funan menjadi pusat perdagangan utama di Alam Melayu. Waktu tu semua orang nak berdagang, nak menjual, berada tapak dia, pusat dia berada di Funan. Dan Raja Funan terakhir Rudravarman. Serangan kerajaan Chela yang terletak di utara Funan telah menyebabkan kemerosotan kerajaan Funan. Kiranya kerajaan Funan ni dia meningkat masyhur dari zaman Fan Chiman tu, bila mana dia menguasai wilayah sehingga dapat menguasai jalan perdagangan dan menjadi pusat perdagangan utama di Alam Melayu. Dan kesannya memang best lah, tapi dia ada juga kemerosotan dia. Bila dia naik, dia dah merosot balik bila mendapat serangan kerajaan Chela. Kerajaan Chela tu berada di utara Funan je, yang telah menyebabkan kemerosotan kerajaan Funan. Okay, kalau kita nak melihat kepada tujuh kerajaan ni, memang tak habislah kelas kita kan. Mungkin kita boleh sambung minggu depan pula kan. Mungkin hari ni kita akan belajar 4 kerajaan dulu, nanti kita sambung balik minggu depan lah 3 kerajaan lagi. Okay, tu untuk kerajaan Funan tadi lah. Dia meningkat, dia kemasyhuran dia bila mana dia menguasai jalan perdagangan tu kan. Okay, kalau kerajaan Champa pula diasaskan oleh Chu Lien pada tahun 192 Masihi. Pusat kerajaan ini adalah di Indrapura. Champa sering berhadapan dengan serangan dari Dai Viet. Dai Viet tu siapa? Kerajaan di utara Vietnam. Chu Lien berjaya membebaskan Champa daripada pengaruh Cina. Jadi Chu Lien lah yang mengasaskan kerajaan Champa. Sehingga zaman kemasyhuran Champa ni di bawah pemerintahan Che Bonga.
Okay, kita kena lihat bahawa mungkin pemerintah yang mula-mula tu, Chu Lien tu, dia tak sempatlah nak memasyurkan, nak mempopularkan kerajaan Champa. Sehinggalah dia orang lain ambil alih sehingga Che Bonga ni waktu zaman dia memerintah lah kerajaan Champa tu mengalami kemasyuran. Berjaya mengatasi ancaman Dai Viet ni. Dai Viet ni selalulah mengancam kerajaan Champa ni sehingga sehingga dia boleh kan meluaskan empayar ni dari tempat dia tu ke wilayah Dai Viet hingga lembah Sungai Merah. Serangan Champa ke wilayah Dai Viet berjaya membunuh Raja Tran Du Tong. Pemerintah Dai Viet, pemerintah beliau mendapat pengiktirafan daripada dinasti Ming pada tahun 1369. Kemerosotan kerajaan Champa bermula apabila pemerintahnya Indravarman meninggal dunia. Dia dah meluaskan wilayah dia, dah dapat pengiktirafan daripada dinasti Ming. Tapi dia mengalami kemerosotan pula bila pemerintah dia Indravarman ni meninggal dunia. Selepas Indravarman meninggal dunia tu, Dai Viet menggunakan peluang ini dengan melancarkan beberapa serangan. Dai Viet bila dah tahu pemerintah dia tu meninggal, Dai Viet menyerang pula sehinggalah akhirnya Champa ni ditawan semula oleh Dai Viet. Akhirnya Dai Viet menang balik terhadap kerajaan Champa tu. Okey, seterusnya yang ketiga, kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ni diasaskan oleh Dapunta Hyang Srijaya Nasa pada tahun 683 di Palembang. Beliau telah memperkukuh kerajaan Sriwijaya dengan menakluk kawasan sekitarnya seperti Bangka dan Taruma. Dan masyhurnya kerajaan Sriwijaya ni pada abad ke-8 di bawah pemerintahan Sang Ramadananjaya. Dan dia berjaya menakluk Sumatera, selatan Myanmar, Tanah Melayu dan sekenting Kera. Dan penaklukan ni berjaya juga Sriwijaya menguasai jalan laut antarabangsa iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda. Dan dia menjadi kuasa perdagangan utama di alam Melayu. Nampak tak persamaan dengan kerajaan Funan. Dia masyhur bila mana pusat perdagangan utama. Dia menjadi pusat perdagangan utama. Begitu jugalah dengan kerajaan Sriwijaya ni. Dia menguasai jalan laut antarabangsa sehingga dia menjadi kuasa perdagangan utama di alam Melayu. Dan selain terkenal sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya juga jadi pusat pengajian agama Buddha. Dan serangan Chola dari selatan India pada tahun 1025 telah menyebabkan kerajaan Sriwijaya menjadi lemah. Okey, mungkin hari ini cikgu akan mengajar 3 kerajaan tu dululah kan. 3 kerajaan yang 3 kerajaan yang mana? Kerajaan Funan, kerajaan Champa dan kerajaan Sriwijaya. Dan kita lihat kebijakan pemerintah menyebabkan kerajaan tu masyhur dan kemerosotan ataupun kejatuhan sesuatu kerajaan tu juga berdasarkan ataupun faktor kejatuhan dia disebabkan oleh kemerosotan kerajaan itu sendiri, disebabkan oleh peperangan, serangan Cella contohnya, dan ada juga kematian ataupun pemerintahan tu dah mati menyebabkan setelah tu orang lagi beranilah nak menyerang sebab kebijakan pemerintah tu sendiri yang menyebabkan sebuah kerajaan tu dia boleh naik, dia boleh mendapat kemasyhuran tu kan. Ni pun serangan Chola daripada selatan India telah menyebabkan kerajaan Sriwijaya menjadi lemah. Secara kesimpulannya, kebijakan pemerintah dan juga serangan daripada pihak luar tu menjadikan kemerosotan berlaku setelah kemasyhuran disebabkan kebijakan pemerintahan dan sebagainya tu. Okay, tak apa, nanti kita akan tu lagi
Ada soalan ke apa-apa, boleh rujuklah kepada cikgu. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.